Okey. Baik, daripada seseorang yang ibadahnya apa tadi? Perasaan bersalah dan timbul perasaan untuk memperbaiki diri, itu menjadi landasan yang paling mampu mendekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Dan kedudukan golongan ini ternyata lebih baik, ternyata lebih baik dengan golongan yang tidak mengambil apa-apa faedah daripada ibadah yang mereka lakukan selain daripada ego, perasaan ego dan kekasaran, kekesaran. Kekesaran semata-mata. Apa makna kekesaran? Sombonganlah. Kan? Kesombongan, keegoan, bangga diri dan sebagainya. Ini adalah ini adalah satu sifat yang tak baiklah berbanding dengan orang yang orang kata dia ibadah tadi disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat yang lakukan sebelum itu. Tetapi bukanlah makna menggalakkan kita buat maksiat, tidak. Janganlah kita beranggapan begitu. Kalau macam tu, kalau aku ustaz nak ibadah yang paling bagus, yang ibadah tahap tinggi, so saya perlu buat maksiat dahululah. Saya perlu minum arak dahulu, saya perlu berzina dulu, saya perlu buat benda-benda yang bukan-bukan dulu, barulah nanti bila aku dah ibadah, aku akan betul-betul fokus dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Okey? Maksud dosa maksiat ni, dosa maksiat yang dia memang tak rancang lah dosa tadi, tapi disebabkan oleh kelanjuran dia buatlah benda tu, kan? Memang dah tertulis dah di azali, dia kena dia buat, bukan kehendak dia. Baik, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan manusia supaya mengamalkan sikap tawaduk sesama manusia dan bukannya untuk menunjukkan sikap sombong kepada mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi. So, mana kita kembali kepada apa yang dinyatakan tadi dalam matanya. Dia kata, Rubbama futiha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul, Rubbama qada alaika bizambi fakana sababan fil usul, maksiyatun aw rasad zullan wa iftikaran khairan min ta'atin aw rasad izzan wa istikbaran. Baik, pandangan orang yang hampir kepada Allah, iaitulah ahlullah, istilahnya ahlullah, terhadap sesuatu perkara, tuan-tuan, adalah berbeza dengan pandangan orang awam. Pandangan orang yang hampir takarub ataupun qarib kepada Allah Ta'ala ni, orang-orang tingkatan wali-wali, orang-orang wali, kan, ataupun orang yang mursyid, ataupun guru-guru yang mursyid ni, guru-guru tarikat dan sebagainya. Jadi pandangan mereka terhadap sesuatu berbezalah dengan pandangan orang awam. Pandangan orang awam. Apalagi kalau pandangan orang jahil. Pandangan orang alim berbeza dengan pandangan orang jahil. Orang yang alim pandangan dia lain. Orang yang jahil pandangan dia lain. Baik. Orang arif tentang Allah Ta'ala mengambil kira masa yang sedang ditempuhinya, masa yang lalu dan masa akan datang. Ini orang arif billah. Dia sentiasa tengok masa yang telah berlalu dan masa yang dia sedang berada sekarang dan masa yang akan datang. Sebabnya ulama membahagikan masa itu pada tiga perkara, kan? Masa yang telah berlalu yang tidak akan kembali lagi. Masa yang kita sekarang tengah berada ini, dan kita pun tak pasti kita sama ada kita masih kekal masa itu. Kemudian masa yang akan datang pun satu masa yang tak pasti lagi, sama ada kita akan sampai ke situ atau tidak. Okey? Dia memberikan tumpuan pada waktunya dan mengisi waktu tersebut dengan kejayaan. Apa maksud kejayaan, tuan-tuan? Dia memberikan tumpuan pada waktunya dan mengisi masa tersebut dengan kejayaan. Ada nombor 88 bawah itu. Okey, dalam 88 nyatakan bahawa pintu penerimaan ada 3. Pintu kabul, penerimaan Allah Ta'ala di atas amalan kita ada 3. Yang pertama, takwa. Takwa mana takut pada Allah, iaitu berhati-hati jangan sampai melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti perasaan riya, takabur, ujub, gila pangkat dan sebagainya. Setiap niat yang baik yang tidak diiringi dengan amalan tidak mempunyai tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semana setiap niat yang baik mesti diiringi dengan amalan, amalan-amalan yang soleh.
Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita itu berdasarkan kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seorang itu di atas apa yang diniatkan. Baik. Jadi setiap niat baik sebaiknya diiringi dengan amalan-amalan yang soleh. Jangan hanya sekadar berniat tetapi tidak ada iringi dengan amalan. Walaupun dari segi niat tu memang dah ada pahala dah. Dah ada pahala. Setiap niat baik dah ada pahala, betul tak? Tapi apa guna kalau kita ada niat yang baik tetapi tidak diiringi dengan amalan? Apakah perbezaan kata hanya berniat mendapat 1 pahala berbanding dengan amalan mendapat 10 pahala? Sudah tentu lebih baik amalan yang ada niat dan amalan semana mendapat 10 pahala. Malahan boleh Allah Ta'ala mengganda-gandakan pahala tadi kan. Malahan dalam bab, contoh dalam bab kita infak sesuatu pada jalan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala boleh menggandakan sampai 700 kan pahala. Al-masalil ladzina yunfikuna fi amwalikum fi sabilillah kama salih ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perbandingan orang-orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala itu samalah seperti satu biji benih yang menumbuhkan 10 tangkai kan. Menumbuhkan 10 tangkai. Kemudian daripada 10 tangkai tadi maka wujudlah orang kata 700 lah. Jadi 700 pula biji. Okey, itu dalam masalah infak pada Allah Ta'ala, apalagi benda-benda lain. Sebenarnya tak cukup hanya sekadar kita berniat tanpa diiringi dengan amalan. Okey. Sebenarnya pintu penerimaan yang pertama ialah takwa. Takwa iaitu berhati-hati. Mana takwa itu takut pada Allah Ta'ala lah. Tapi makna di sini berhati-hati jangan sampai kita melanggar larangan Allah Ta'ala, seperti perasaan riak jangan ada, takabur jangan ada, ujub jangan ada, gila pangkat kan, gila tu, gila ini dan sebagainya jangan ada. Okey. Gila isim. Gila isim macam mana pula? Gila isim. Ada orang kata gila isim gitu. Panas. Betul. Gila isim kan? Kan? Kata Dr. Mujahid tu kalau gila isim tu maknanya yalah yang apa tu dia bacalah sebut dia nama isim-isim Allah Ta'ala tadi kan. Tapi yang panas tu dia punya jin dalam badan tu. Jin dalam badan tu dia panas sebabkan isim-isim ni baca tu jadi gila isim. Gitu. Baik. Tapi kalau dia berzikir itu dapat menguatkan lagi ibadah Allah Ta'ala, tak apa. Ini jadi tak betul pula. Itu yang tak boleh tu. Bila lagi banyak dia berzikir, dia menyebut isim-isim nama Allah Ta'ala tadi kan, lagi dia tak betul pula. Lagi mempengaruhi jin tadi marah, mempengaruhi diri dia pula. Baik, kemudian setiap niat yang baik yang tidak diingin dengan amalan tidak punya tempat di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua pula tuan-tuan, ikhlas. Syarat penerimaan yang kedua, ikhlas kepada Allah. Iaitu tidak mempunyai tujuan lain kecuali mengharapkan redha Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, memuliakan amalan. Pertama, takwa. Kedua, ikhlas. Kan? Tidak berniat lain selain hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan amalan yang kita buat tu semuanya kita anggap sebagai ibadah. Tetap hatta kalau kita bekerja sekalipun kita niat ibadah kepada Allah. Kalau kita memandu kereta pun kita niat memandu ibadah. Semua setiap niatkan kepada ibadah. Okey. Kemudian yang ketiga, memuliakan amalan. Ikramul amal, memuliakan amalan. Seperti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti perkara yang hak ataupun perkara yang benar. Ketaatan atau ibadah seperti zikir, solat dan sebagainya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi ketaatan tadi bercampur dengan penyakit-penyakit lain seperti ujub. Ibadah juga dia buat. Taat dia buat juga. Berzikir tetap dia baca zikir. Baca Quran dia tetap baca Quran. Tapi dalam masa sama bercampur-campur lah. Bercampur aduk dalam kataan tadi benda-benda lain seperti ujub, membangga-bangga diri, membanggakan amalan,
meremehkan orang lain yang beramal seperti dengan amalan dia. Okey? Begitu juga dengan dosa seseorang bukan semestinya penyebab kepada lebih jauh daripada Allah. Malah kadang-kadang dengan dosa tadi kan boleh menjadi sebab sampai dia kepada Allah Ta'ala. So mana dengan dosa yang dia buat tadi, dia kata dia menyesal dan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, kerana dia takut nanti dia akan tercampakkan dalam neraka. Malah ada sebagai manusia pula tuan-tuan, dia bermimpi nampak neraka. Ada juga. Disebabkan dosa-dosa kesalahan dia buat tadi, Allah Ta'ala takdirkan dia bermimpi. Dia nampak neraka. Neraka telah pun didirikan. Api neraka telah pun seseorang itu di atas sesuatu kelebihan Allah Ta'ala pada dia lah. Kita alhamdulillah tak nampak lagi neraka. Kalau nampak neraka tak tahu mungkin termenung kot. Kalau tuan-tuan agak kan tiba-tiba tuan-tuan nampak neraka dengan azab sisaan yang nampak dalamnya. Tentu tuan-tuan pun tak larat nak makan kot. tak larat nak makan, nak minum pun tak nak. Semua tak selera lah. Semua tak selera. Kenapa ni? Orang tanya, kenapa tak nak makan? Abang nampak neraka. Masya Allah tuan. Memang semua tak boleh buat. Semua kerja tak boleh buat lah tuan. Kerana terlampau takut. Baik. Baik, kemudian kita lihat semula pada yang bawah daripada 88 tadi. Kita lihat pada atas semula. Dia melihat kepada manusia berdasarkan amalan akhir yang dilakukan oleh manusia itu. Nampak? Dia melihat pada manusia berdasarkan amalan akhir yang dilakukan oleh manusia itu. Kemudian ada nombor lagi, nombor 89 pula. Sepatutnya kita tidak memandang sesuatu itu hanya pada lahirnya sahaja, tetapi juga harus melihat kepada hakikatnya. Tidak sedikit orang yang digelar sebagai guru ataupun khalifah dalam sesuatu tarikat, tetapi kesombongannya melampau sehingga nampak dalam segala tindakannya dan juga tutur bicaranya. Nampak? Tidak sedikit dia kata orang-orang yang bergelar guru ataupun khalifah dalam sesuatu tarikat. Dia khalifah dalam satu tarikat, tetapi kesombongan dia melampau. Ada sifat-sifat kesombongan pada dia, sehingga nampak dalam segala tindakan dan tutur cara bicara. Bila dia cakap pun nampak sombong. Tapi dia ada tarikat. Kalau ada tarikat, tentulah orang seorang yang sangat merendah diri. Itu tak? Merendah diri, tawaduk dan sebagainya. Ini tak ada langsung sifat tawaduk, tapi kata share tarikat. Itu yang kita takut tu. Itu yang kita takut. Itulah sebabnya kalau boleh kita ambil lah, orang kata guru-guru tarikat yang muktabar, guru-guru yang kata memang tak terkenal lah, dengan sifat tawaduk dia, merendah diri dan sebagainya. Itulah guru-guru yang kita nak cari. Bukannya guru-guru yang belagak macam tu. Sebaliknya banyak orang yang berbuat maksiat, tetapi kerana merasa hina dan keji dirinya, ia diangkat oleh Allah. Nampak? Dia diangkat oleh Allah Ta'ala dan diberikan kedudukan tinggi di sisinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Sesuai dengan orang kata sifat yang harus pada Allah. Apa sifat yang Allah Ta'ala? Ada satu kan? Sifat wajib ada 20, sifat manusia ada 20. Ada satu sifat yang ada pada Allah Ta'ala, itulah sifat harus, mana dia boleh mengazab orang yang buat taat dan boleh memberikan syurga kepada orang buat maksiat kan. Itu ada satu sifat yang ada pada Allah. Dia haruslah melakukan benda tu ikut pada kehendak dia. Sebenarnya setiap ketaatan yang kita buat bukan merupakan satu jaminan untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan satu jaminan lah, bukan satu lesen lah. Semuanya adalah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian kita lihat atas mula. Sebaliknya orang awam suka menghisap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang beberapa tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Okey. Sebaliknya orang awam suka menghisap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang beberapa tahun sebelum dia meninggal dunia. Nampak?
Dia kata ini ahli maksiat ni, dia kata ahli maksiat ni memang kerja mencuri dia kata. Kan tahun lepas dia kerja tak banyak benda dia curi. Ayam curi, kerbau, lembu, orang semua semua dicuri tu kan. Tonggas orang. Kan tonggas orang selipar Ustaz Gani pun, Imam Gani pun dicuri sekali. Selipar Imam Gani. Kan dicuri sekali kan. Memang nak nampak dah dia ni memang salah di neraka ni. Okay. Ini yang kata pandangan orang awam begitu. Pandangan orang awam. Bagi pandangan orang yang arif billah, orang yang qarib kepada Allah, dia tidak menilai begitulah. Seorang itu jangan kita menilai kepada berapa banyak amalan kejahatan yang dia buat sebelum itu. Kita tengok amalan yang terdekat waktu dia dah mati itu, apa amalan dia. Kita tengok kat situ. Okey. Kadang-kadang orang yang melakukan maksiat bertaubat secara langsung dan menjadi salah seorang daripada wali-wali Allah Ta'ala. Namun begitu dia tak lupa dengan maksiat yang telah pun dilakukan dia. Nampak? Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang ahli maksiat ni kemudian dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, seterusnya Allah Ta'ala angkat dia menjadi wali Allah. Angkat jadi wali, kemudian tapi masa sama dia tidak lupa dengan maksiat, kesalahan-kesalahan yang lepas. Tetapi banyak manusia menghukum dia ni ahli maksiat. Nampak? Hukum ahli maksiat. Okey. Kemudian bagi orang arif billah, tidak dapati pada dirinya pandangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam terhadap makhluk-makhluk Allah. Ini orang yang arif billah. Mana penilaian daripada sudut pandangan orang arif terhadap orang ahli maksiat, kemudian pandangan daripada sudut orang awam terhadap ahli maksiat adalah berbeza kan? Berbeza. Kita jangan seperti orang awam. Jangan sempat kita membuat sesuatu kesimpulan terhadap orang itu. Kita tengok pada background dia sebelum ni memang jahat tok-tok lah. Dia ni memang kaki pukul lah kan? Dia kaki pukul, kaki perempuan, kaki minum, semualah. Apa semua tak kaki dia, semua dia kaki. Semua ada kaki. Memang dia ni terkenal dengan kaki tu kaki ni sebagai kan. Kaki pecah rumah lah semua tu. Jadi pandangan orang menganggap bahawa ni confirm ni neraka ni. Tapi sudut pandangan orang arif billah, orang-orang ulama kan, mereka tidak berpandangan begitu. Mereka tengok pada amalan terakhir yang dia lakukan tadi. Apa amalan terakhir dia lakukan sebelum dia meninggal dunia. Okey. Walaupun begitu dia juga tidak mudah tertipu dengan keadaan yang sedang dialaminya. Yang penting orang yang hampir dengan Allah melihat makhluk dengan pandangan hikmah, hakikat dan rahmat sebagai salah satu daripada kesan makrifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya manusia, orang-orang arif bila ni memandang sesuatu tadi dengan pandangan hikmah, pandangan hakikat, pandangan rahmat. Kan? Dan malahan dia pula sentiasa memohon pada Allah supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa si mati tu kan. Kan? Ampunkan dosa si mati. Kan biasa kan bila jadi imam semayang kan, imam semayang jenazah kan, apa doa yang antara kita baca? Allahumma fir lahu warhamhu kan. Allahumma fir lahu. Walaupun kadang-kadang kita tak kenal pun yang jenazah tu, tak kenal pun. Ada juga jenazah-jenazah yang kita kenal. Memang kita kenal background dia siapa, betul tak? Tapi kita tetap kita doakan Allah fir lahu warhamhu wa'afi wa'fanu wa akrim nuzahu wa wasimanahu kan. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ampunkanlah kesalahan dia, kesilapan dia. Kan? Ada satu lagi doa yang biasa baca tu. Nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azziba hazal mayit. Alla tu'azziba hazal mayit. Kan? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami meminta pada Engkau ya Allah, bihaqqi Muhammad, dengan hak Muhammad dan hak ahli keluarga Muhammad, alla tu'azziba hazal mayit, supaya Engkau jangan mengazab mayat ini. Supaya Engkau jangan mengazabkan mayat ini kan. Itu doa yang biasa dibaca oleh sesiapa yang menjadi imam sembahyang jenazah tak? Betul tak? Semana kita minta supaya mayat tadi diazab. Kerana boleh jadi amalan ni sebelum ni banyak yang buruk-buruk.
kan yang jelit-jelit dan sebagainya, dan Allah Ta'ala ampunkanlah dosa dia. Dan ada juga kadang-kadang kita tak kenal pun background orang tu, kita jarang jumpa, kadang-kadang jumpa kan. Kadang-kadang dia tak tinggal kat sini tapi tinggal tempat lain. Bila time mati, ahli keluarga dia minta bawa ke sini, bawa ke sini kan. Dan kita tak kenal pun background dia, tak tahu pun, tapi tetap kita doakan dia, Allah tu'azibah hazal main, janganlah kau dah azabkan mayat ini, kan? Dia minta pada kita Allah Ta'ala lah. Okay. Baik, kemudian setelah itu Syekh Ibn Athaillah menjelaskan pada kita, dalam setiap keadaan sebenarnya makhluk berada dalam nikmat. Dalam setiap keadaan tu kan, makhluk sentiasa berada dalam nikmat Allah Ta'ala. Ujal beliau dia kata, nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma, ni'mal ijad wa ni'mal imdad, an'ama alayka awalan bil ijad wa saniyan bitawali al imdad. Maksudnya nikmatani, dua nikmat, ma kharaja mawjudun anhuma, dua nikmat yang merupakan sumber ciptaan Allah Ta'ala, yang setiap makhluk tidak lepas daripada dua nikmat ini, iaitu nikmat dihidupkan di dunia dan nikmat diberikan bantuan bagi memenuhi keperluan hidup di dunia. Nikmatani ma kharaja mawjudun minhuma, sesuatu yang keluar daripada keduanya dan tidak keluar daripada keduanya tadi, wala budda likulli munawanin, dan tidak boleh tidak bagi setiap benda yang tersusun daripada keduanya, iaitulah nikmat ijad wa nikmat imdad. Apa makna nikmat ijad? Nikmat dihidupkan di dunia. Yang kedua, nikmat diberikan bantuan dengan memenuhi keperluan-keperluan hidup dalam dunia. An'ama alaika awalan bil ijad wasanya bitawalil imdad. Pertama, Allah Ta'ala memberikan nikmat dengan menghidupkan anda di dunia. Kedua, Allah memberikan berbagai-bagai nikmat yang tidak habis-habis kepada anda. Nampak? Macam mana ada dua nikmat ni, biasanya ini penting dalam hidup kita lah. Pertama, nikmat dijadikan kita sebagai manusia dalam dunia ini. Yang kedua, nikmat yang tak pernah habis. Tak pernah habis, ada je nikmat, kan? Antaranya nikmat makan lah. Antaranya nikmat makan, nikmat yang tak pernah habis. Apalagi kalau Sabtu Ahad ni kan, kojab kenduri kan. Nak puasa dia pun macam tu juga, nikmat makan. Sebab bila nak puasa ni macam-macam lah, orang panggil kenduri, panggil imam datanglah mana kita orang nak kenduri ni. Apa kenduri tu? Alah saja nak puasa ni. So sampai subuh ada kenduri. Kan pukul 10 kan kenduri lagi. Kan pukul 1 12 kan ada seorang kan ada lagi petang kenduri. Semua ni nak puasa. Sampai kan asar kan lepas asar ada lagi. Malam kan ada lagi. Malam kan ada lagi. Dapat dia dah roket dia tu. Time tu dah tengok dah roket dia tu. Kan? Baik, mana nikmat yang tidak pernah habis tuan-tuan. Tapi nak makan je lah, sama ada selera tak selera. Kono ke selera ke tidak. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengadakan setiap makhluk daripada permulaan. Kemudian dia memberi bantuan pada manusia tersebut bagi memenuhi keperluan manusia tadi. Apa keperluan manusia? Allah Ta'ala penuhkan keperluannya. Sebenarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini terus menerus hidup disebabkan bantuan daripada Allah. Kalau tidaklah kerana bantuan daripada Allah, sudah tentu segala sesuatu itu akan binasa begitu sahaja. Nampak? Kalau tak ada bantuan Allah Ta'ala, pertolongan dia dengan inayahnya, dengan kudrah, iradah Allah Ta'ala, kita pun tak boleh jadi apa-apa lah. Dan akhirnya kita akan mati begitu saja. Kan sampai situ lah. Sampai situ dulu, insyaAllah akan datang sama lagi perasaan manusia. Wallahualam. Okey, kita baca sikit. Yang ini muka surat apa tu? Wassalam lepas solat, berwirid selepas solat.
Muka surat 160. 160. Hah? Menggerak-gerakkan jari. Kan? Tambih satu perhatian. Ini dalam hukum menggerak-gerakkan jari kan? Jari-jari yang solat. Kedudukan menggerakkan jari di atas dan ke bawah sepanjang tasyahud. Apakah sudut pandangan ulama kedudukan menggerak-gerakkan jari ke atas dan ke bawah dalam tasyahud? Sepakat atau ittifaq ulama memperakui ketokohan para imam mazhab yang empat. Dari segi ilmu dan kepahaman mereka, tidak ada seorang pun di kalangan mereka ataupun para fuqaha dalam mazhab yang empat menyatakan tentang menggerakkan jari telunjuk ke atas dan ke bawah dari mula hingga akhir tasyahud. Ta'ammalu mana fikirkanlah. Gitu. Mana tidak ada lah. Tidak ada dekat ulama yang kata bolehlah menggerak-gerak. Kalau menggerak-gerak tak tahu apa faedah dia. Mengangguk-angguk kami tu kan. Itu mungkin kalangan Wahabi kau tak tahulah. Okey. Jadi perbincangan tentang hadis yang menunjukkan menggerak-gerakkan jari. Hadis ini adalah riwayat daripada Wa'il bin Hajar yang menyebutkan baginda meletakkan kedua tangannya kita bertasyahud. Kemudian dia, ini Wa'il berkata, summa rafa'a sallallahu alaihi wasallam asba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian baginda menggerakkan jari telunjuknya, lalu aku melihat baginda menggerak-gerakkannya, berdoa dengannya. Kan, jadi mereka di kalangan yang suka menggerak-gerak ni mungkin dia pakai hadis ni kot. Yuharrikuha yad'u biha. Apakah komen daripada kata pengarang? Dia kata hadis ini sahih melainkan lafaz yuharrikuha. Hadis itu sahih tapi ada penambahan yuharrikuha itu. Jadi dia kata hanya Zaidah bin Qutadah yang meriwayatkan begitu. Walaupun dia seorang yang sikah, dia menyalahi daripada 11 orang perawi yang sikah yang lain yang meriwayatkan hadis tadi dengan tanpa lafaz yuharrikuha. Riwayat ini disebut sebagai riwayat syaz. Riwayat syaz tidak boleh diambil sebagai hujah. Riwayat syaz tak boleh diambil sebagai hujah. Semaknanya yang meriwayatkan hadis ini dengan ada menggunakan lafaz yuharrikuha itu seorang aja. Sedangkan 11 orang yang lain perawi lain menyatakan tak ada pun lafaz yuharrikuha, tambahan saja. Okey. Kemudian hadis fa'il ini seolah-olah ada ta'arud mana penentangan ataupun pertembungan dengan hadis Ibn Zubair yang telah pun disebutkan dahulu. Mengikut ulama usul, jika ada riwayat yang menyebut ada dibuat dan satu lagi menyebutkan tak ada dibuat, riwayat yang menyebut ada dibuat hendaklah didahulukan, dia kata. Okey? Nampak? Riwayat ini menyebutkan ada dibuat hendaklah didahulukan ataupun diambil. Kemudian Imam Bahaqi berkata ihtimal yang dimasukkan dengan menggerakkan jari ialah memberi isyarat dengannya, bukan berulang-ulang menggerakkan jari. Hanya isyarat, dalam bentuk isyarat je. Okey? Bukan hakikatnya itu menggerak-gerakkan jarinya. Faham tak? Okey. Kemudian insya-Allah akan datang menyapu muka selepas salam. Wallahu alam. Syukur satu sikit. Jadi gerak, jangan tak gerak langsung. Baik, ada soalan? Ada? Memang perlu. Memang ditekankan tu tingkat tu. Memang ditekankan lah. Cuba baca buku-buku yang Dr. Jahid yang Serikat ni lebih kepada penyucian hati, penyucian jiwa hati kita. Itu kita galakkan serikat. Sebab kalau kita tak ada serikat ni macam tak ada penyucian pada jiwa lah.
tazkiyatun nafsi tu kurang lah. Ada tazkiyah nafsi tu, penyucian jiwa tu ada, tapi kurang. Kita digalakkan lah, tapi ambil yang kata yang terdekat yang khabar. Jangan yang tak tahu asal usul terdekat tu, susah juga kan. Ambil soal masuk suluk lah. Suluk yang Syekh Mujahid tu dia buat suluk pas 10 hari. Bulan 3 ni dia buat suluk 10 hari. Dia buat dekat Pilah tu lah, yang apa tu, dekat menarah Kampung Parit seberang. Kampung Parit tu kan dia buat ke situ, ada komplek dia, komplek tarikat sufi tu besar tu, komplek besar. Pergilah sana, masuk suluk 10 hari. Dia bagilah sikit-sikit ijazah sikit-sikit semua dia bagi. Saya belum lagi, saya tak masuk lagi. Dia kalau nak sudukkan kena ambil cuti lama lah, cuti kojo. Kita kojo kan, nak kena ambil cuti tu 10 hari kena ambil cuti. Kalau mampu, tak mampu jangan. Kalau mampu boleh lah, tapi sebaiknya begitulah. Sebaiknya begitu, soalnya macam tak lengkap lah. Kan dia ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat kan. Kan ada 4 benda tu ini mentekankan oleh ulama dulu. Syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Malah kalau tak lengkap tu macam kalau tak ada tu macam tak lengkap lah. Okey. Ada soalan tadi tuan? Yalah. Ambil daripada mana? Kalau tak tahu makna bawalah pada sesiapa yang tahu makna Tuan tolong terjemahkan lah. Saya ambil daripada syekhnya tapi makna tak tahu. Bawalah pada sesiapa yang tahu mana bahasa Arab tu. Nanti dia akan tolonglah translatekan, terjemahkan. Macam tu. Ada juga kadang-kadang yang zikir-zikir ni bagi oleh syarikat tu, dia setiap makna ada makna dia sekali, senang. Yang tak ada makna tu yang susah tu. Takut nanti sebutan dia tu salah. Sebenarnya segi bahasa Arab pun dah tahu juga. Okey? Tapi kalau kita tak tahu mana bahasa Arab, carilah orang yang tahu. Kita ada terjemahkan. Tolonglah bantu kan. Apa makna tadi? Okey, boleh? Boleh kan? InsyaAllah. Ada lagi? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tanha fil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ijma'na hadza jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.